Hai semua, sebelumnya kami nak memperkenalkan diri kami. Kami Hazia Husna, Gates intern di bahagian Pustaka Rekod, State Record Repository Pustaka Negara Sarawak. Okey, untuk sesi booktalk kali tu, kami akan share dengan kita orang tentang buku yang kami baca, iaitu Tun Ahmad Zaidi, Anak Watan Sarawak. Okey, buku tu ditulis oleh James Ritchie dan diterjemahkan oleh Muhammad Nur Cik Mat. Okey. Buku tu merupakan buku autobiografi yang mengisahkan tentang Tun Ahmad Zaidi. Okey, sebelumnya kami nak cerita sikit pasal Tun Ahmad Zaidi tu. Okey, Tun Ahmad Zaidi tu dilahirkan di dekat Daro. Kelahirannya tu sangat unik. Kenanya lahir sangat unik sebabnya dilahirkan dalam sebuah perahu di tengah-tengah Sungai Rajang dekat Daro bahagian Sibu. Okey. Kenanya unik. Dalam perjalanan mak dan bapaknya, waktu maknya tengah sarat mengandungkannya, maknya tak selalu ikut bapaknya pergi bekerja sebagai petani di salah sebuah kebun di seberang dan maknya tak selalu ikut bapaknya ke kebun. Okey, pada satu peristiwa maknya tengah sarat mengandung, maknya ikut bapaknya ke kebun yang kebunnya lebih kurang jarak kira-kira lebih kurang 30 minit untuk sampai, perlu menyeberangi Sungai Rajang. Okey. Sikit sebanyak pasal Tun Ahmad Zaidi tu. Okey. Dia dilahirkan pada tahun 29 Mac 1924. Anak kepada Siti Sadiah dan Muhammad Nur. Okey, Muhammad Nur dan Siti Sadiah ialah bapa kandungnya. Okey. Muhammad Nur telah bersetuju untuk memberikan Ahmad Zaidi tu kepada Syarif Massaho sewaktu Tun Ahmad Zaidi telah dilahirkan. Okey, sikit sebanyak pasal Tun Ahmad Zaidi tu, ia telah mengalami alam persekolahannya sehingga ke St. Thomas Kuching, kemudiannya ke Anglo Chinese School Singapura, di mana beliau telah lulus sijil Cambridge pada tahun 1939, merupakan bumi putra yang pertama yang lulus sijil Cambridge ya. Okey, selepasnya dia melanjutkan perjalanan ke Maktab Sultan Idris di Tanjung Malim, iaitu mengambil bidang Veterinary Biotenzenburg di Bogor, Jawa, dan bertanggungjawab memulakan Maktab Batu Lintang. Okey, Maktab Batu Lintang perguruan yang pertama di Sarawak. Kemudian beliau ke United Kingdom pada tahun 1949. Di Scotland, beliau telah menerima ijazah sarjana dalam politik ekonomi di University Edinburgh, diikuti dengan ijazah pasca sarjana dalam bidang pendidikan di Universiti London pada pertengahan tahun 1950-an. Okey, buku tu penulis ingin membawa pembaca menghayati penggembaraan zaman silam Tun Ahmad Zaidi melalui detik-detik di mana beliau terpaksa bersama-sama pejuang kemerdekaan Indonesia menentang penjajah Belanda, dan akhirnya Perang Dunia dapat
pada akhirnya Perang Dunia Kedua. Ahmad Zaidi juga mengetuai pergerakan anti penjajah di Sarawak bertujuan untuk memburu kemerdekaan sebelum beliau terpaksa melintasi sempadan ke Indonesia semasa konfrontasi. Selepas mencapai kemerdekaan, Ahmad Zaidi menceburi dalam bidang politik dan bertanding sebagai calon dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri pada tahun 1974. Beliau telah dilantik sebagai seorang menteri, tetapi takdir beliau kembali semula ke arena umum dan dipertanggungjawabkan jawatan tertinggi negeri. Okey, buku Tok merupakan versi bahasa Melayu yang ada dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Son of Sarawak, yang merupakan biografi pertama dalam bahasa Inggeris tentang mengenai Tun Ahmad Zaidi bin Idrus. Okey. Kami tertarik dengan satu quotes kata-kata yang ia pegang sepanjang perjuangannya untuk membebaskan tanah Sarawak daripada fahaman penjajah yang berbunyi macam tu. Seandainya hidup yang menungguku, niscaya ku lalui selamanya merdeka, dan di saat ajal mengunjung, biarlah aku pergi dengan bangga dan merdeka. Ini adalah satu sejarah seorang patriot, nasionalis dan pejuang berjiwa rakyat, seorang ketua yang melambangkan seruan hati dan naluri Sarawak. Terusnya, buku yang menceritakan pasal Terong Asam Sarawak Teknologi Package. Okey, buku tu diterbit oleh bahagian penyelidikan Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, buku tu menceritakan pasal Terong Asam. Terong Asam, nama saintifik terong asam ialah Solanum Locasicarpum Dunal, yang sangat makanan yang sangat digemari oleh orang Sarawak. Okey. Dalam buku tu menceritakan tentang bagaimana terong asam tu tumbuh. Okey, antara faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan terong asam tu ialah dari seginya pun kelembapan tanah, jenis tanah, suhu. Okey, terong asam tu terdapat dalam pelbagai jenis dan bentuk, dan juga warna. Okey. Yang menariknya dalam buku tu cara orang Sarawak menginovasikan terong asam. Bukan setakat hanya campuran dalam makanan ataupun sebagai makanan utama. Dapat juga dehydrated terong asam, jus terong asam, gubahan kek terong asam, biskut terong asam, cem terong asam, dan kek terong asam, sambal terong asam, kepingan terong asam delight, terong asam cracker, ais krim terong asam, ada juga ais krim terong asam jelly, terong asam dalam sirap yang seperti kita nampak dalam pasaran, buah peach dalam tin, lebih kurang macam tu, tapi dalam versi terong asam in brine. Sedap sesi book talk untuk kali tu. Okey, jangan lupa like,
share and subscribe, maaf, tersasul, Pustaka YouTube channel. Okay, sehingga kita bersua lagi pada hari dan waktu yang sama di Pustaka YouTube channel. Saya Hazira Husna Haideh mengundurkan diri. Assalamualaikum. Read, Innovate, Excel. Selamat.